Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Terima kasih kepada korang yang sudi klik video ni. Dan make sure korang tengok video Nina sampai habis kalau korang nak tahu macam mana cerita dia. Okay, macam yang korang tengok dekat thumbnail tadi tu kan. Okay, sebenarnya kisah kali ni terjadi dekat sebuah family yang mana anak dorang ni telah dibawa lari oleh strangers ataupun orang asing. Yang pelik tu kan, sampai sekarang family tu sendiri pun tak tahu kenapa anak dia dibawa lari ataupun motif sebenar si penjahat tu lah. Yang lagi misteri tu kan, mak dia sendiri telah benarkan orang asing tu untuk bawa anak dia pergi tau. And then selepas 13 hari kemudian barulah anak dia ni telah dibawa pulang. Itu pun sebabnya bernasib baik terjumpa dengan polis. Benda ni bukan jadi dekat luar negara tau, tapi terjadi dekat Malaysia. Mungkin ada di antara kita yang memang tak tahu kes ni, sebab kes ni mungkin tak famous macam kes-kes kanak-kanak hilang dibawa lari orang lain, contohnya macam Nurul Jazlin and so on lah kan. Tapi kisah ni memang Nina sendiri pun tak tahu, dan Nina terjumpa kisah ni dekat sebuah blog. So cerita ni memang daripada kisah yang sebenar, dan Nina tak sabar lagi untuk kongsikan dengan korang supaya kita dapat ambil pengajaran daripada cerita ni. So without wasting any time, let's get started. Kejadian ni dah jadi lama dah, sekitar tahun 1988. Tempat dia pula Nina tak berapa pasti sebab tak dinyatakan, tapi Nina yakin benda ni terjadi dekat area Lembah Kelang. So kejadian ni terjadi dekat seorang wanita yang bernama Mariam, dan pada masa tu dia tengah bekerja dekat kawasan parking kereta api. And then tiba-tiba adalah seorang lelaki yang agak tua ataupun pakcik bersama dengan seorang anak perempuan dia dan juga seorang lagi anak lelaki dia. Yang perempuan tu dah besar dah, dalam umur 18 tahun, manakala anak dia yang lelaki tu pula 4 tahun, memang kecil lagi. Jadi pakcik ni pun tegur dia dan dia beritahu dekat Mariam yang nama dia Bakar dan umur dia lebih kurang 50 tahun macam tu. Keadaan diorang ni sebenarnya nampak agak menyedihkan. Nak pula anak lelaki Bakar tadi tu yang nampak macam tak sihat dan tak bermaya langsung. Jadi Mariam ni pun dia rasa kesian lah bila tengok budak 4 tahun tu tak sihat macam tu, sebab dia sendiri pun ada anak, jadi dia tahu macam mana rasa kesian tu. Jadi dia pun pergilah beli makanan, and then makanan tu dia bagi dekat budak lelaki tadi. Yang peliknya tu kan, Mariam ni baru first time tak jumpa diorang. Tak tahulah apa yang merasuki minda dia pada masa tu, dia boleh bagi alamat rumah dia dekat diorang tadi. Dia siap offer lagi dekat diorang tu, kalau free ke, datanglah rumah saya, mehlah makan kat rumah saya macam tu. Lepas tu 3 hari kemudian, Bakar tadi dengan 2 orang anak dia tu betul-betul muncul dekat rumah Mariam. Suami Mariam ni macam terkejut lah kan, dia tak kenal siapa pula Bakar ni kan yang tiba-tiba datang dekat rumah dia. Masa tu pula Mariam ni dia tak berapa sihat, jadi dia demam agak kuat juga, so dia terbaring je lah. Kedatangan Bakar dekat rumah dia tu bukan sekadar nak singgah je ke ataupun nak tanya khabar ke, tak, tapi diorang datang situ siap package tidur dekat rumah Mariam ni selama 3 malam berturut-turut. Family Mariam ni just follow je apa permintaan Bakar tu. Bakar tu kata nak tidur dekat situ 3 malam pun diorang okey je. Sedangkan kalau kita fikir logik akal manusia lah kan, takkanlah kita nak biarkan orang asing, orang yang kita tak kenal tidur dekat rumah kita. Dah lah tak kenal dia, datang dari mana pun tak tahu, niat dia lagi-lah kita tak tahu kan. Jadi benda-benda macam tu selalu akan datanglah fikiran kita, macam mana kalau dia ada niat jahat dengan keluarga kita kan. Sampailah pada hari ketiga diorang ni ada dekat rumah Mariam, Bakar ni beritahu dekat Mariam yang dia teringin nak pergi ziarah kubur bini dia dekat Sungai Buaya Rawang. Dia bukan setakat cakap dekat Mariam yang dia nak pergi ziarah je tau, tapi dia ajak juga anak-anak Mariam ni untuk ikut serta dengan dia tau. Awal tu anak sulung Mariam ni dia minta izin lah dekat Mariam nak ikut pakcik Bakar tu pergi kubur, pergi Rawang kan. Tapi Mariam tu tak bagilah anak dia ikut pergi, sebab dia kata, "Kak, awak tu baru je lepas demam, tak sihat lagi, so tak payahlah." Lepas tu Bakar ni dia tak give up tau, dia ajak pula anak Mariam yang seorang lagi bernama Mariana untuk ikut dia pula. Tak tahulah apa yang jadi pada masa tu, anak dia yang si Mariana ni memang nak sangat ikut Bakar tu sampai dia ni macam memberontak. At the end Mariam pun bagi okeylah Mariana ikutlah pakcik Bakar tu. Memang pelik kan, sebab Nina rasa macam diorang ni kena pukau tau. Apa permintaan Bakar tu diorang just ikut je tanpa cakap banyak. Bila Marina ni dapat green light daripada mak dia, of course dia memang excited gila, dan dia pun teruslah pergi packing barang-barang dia untuk ikut pakcik dia tu. So lepas dah packing barang apa semua, dia pun ikut Bakar keluar dengan anak beranak dia tadi. Tak lama lepas tu Mariam ni tiba-tiba tanya dekat anak lelaki dia macam, "Mana Mariana kan?" Lepas tu anak lelaki dia pun katalah, "Lah kan mama bagi dia ikut pakcik Bakar tadi pergi Rawang." Memang terkejut besar lah Mariam pada masa tu, sebabnya dia memang tak ingat ataupun dia sedar apa yang dia buat tadi. Barulah Mariam sedar pada masa ni dia dah bagi keizinan dekat Bakar untuk bawa anak dia dalam keadaan dia mengelamu, dalam keadaan dia macam separa sedar gitu. So kemungkinan besar sebenarnya Mariam tadi telah pun dipukau oleh Bakar. Scary.
Manakala Marina pula telah dibawa oleh bakal menaiki bas dan diorang ni menuju ke stesen kereta api. Pada masa ni kawan Mariam tu nampak Marina, anak Mariam tu kan. Jadi dia fikir okey, mungkin Marina ni ikut bapak saudara dia, jadi dia tak adalah pergi tegur ke apa, tak ada, biarkan je. Plan awalnya diorang tu kan nak pergi ke Rawang, nak pergi ziarah kubur, tapi sebenarnya tak jadi tau. Bakar ni dia tukar plan dan bawa anak Marina ni sampai ke Ipoh, Perak. So malam tu diorang dah sampai dekat Ipoh agak lewat malam juga. Lepas tu macam biasalah Bakar ni memulakan modus operandi dia sama macam mana dia buat dekat Mariam sebelum tu. Dia tegur salah seorang stranger dekat sana, and then stranger tu benarkan Bakar dan juga anak-anak dia untuk tidur dekat rumah dia pada malam tu. Esok tu Bakar bawa budak-budak tadi tu kan pergi ke sebuah perkampungan orang asli. Dia nak kata dia nak jumpa seseorang dekat situ, tapi orang tu tak datang-datang. Jadi next destination Bakar adalah Pendang, Kedah pula. So semasa Marina ni telah dibawa oleh Bakar, mak dia tak pun buat report polis. So dia kata anak dia hilang, dibawa lari oleh Bakar. Masa Marina dekat Pendang, dia ada dengan Bakar tu kan, dia memang enjoy sangat dan dia tak tahu sebenarnya yang dia tu tengah diculik. Nak-nak pula bila sampai dekat Kedah ni kan, dah jumpa bendang apa semua kan, lagilah dia excited dekat situ. So dia tak fikir langsung yang dia ni kena culik, dan dia cuma ingat yang dia tu macam pergi jalan-jalan je. Selama Marina berada di bawah jagaan Bakar ni, dia memang dijaga dengan baik. Bakar tak pernah langsung sentuh dia ke, pukul dia ke apa, tak ada. So mungkin disebabkan itulah Marina rasa macam dia pergi jalan-jalan je dengan pakcik Bakar dia. Dia macam diculik tapi macam tak, kurang faham tak. Sampailah satu hari tu, pada hari ke-13 Marina ni hilang, dia telah dibawa balik ke Ceras. And again, Bakar tadi tu dia tegur lagi seorang yang tak dikenali, dan orang tadi tu ajak Bakar dengan anak-anak dia untuk datang ke rumah. So memang itulah tujuan sebenarnya Bakar, dia tegur orang yang dia tak kenal supaya dia dapat tidur dekat situ. Jadi apa lagi, diorang pun datanglah ke rumah tadi, dan tuan rumah ni minta Marina tadi ke kedai runcit dekat dengan rumah dia. Dia kata dia minta suruh beli barang, tak tahulah barang apa, gula ke garam ke macam tu lah. Marina pun ikutlah arahan tuan rumah tadi, dia pun keluarlah pergi ke kedai seorang diri, yang mana kedai tu dekat je dengan area rumah tuan rumah tu. Masa Marina jalan kaki nak balik ke rumah tadi, ada seorang polis ni yang tegur Marina. So polis tu tegur, dia tanya, adik nama Marina Ismail ke? Lepas tu Marina anggut lah, memang tu nama dia. And then polis tadi tu pun minta Marina ni masuk ke dalam kereta, kemudian dia bawa Marina ke Bukit Aman. Polis tadi tu pun call lah Mariam dan dia beritahu yang diorang dah jumpa anak dia Mariana dalam keadaan yang selamat. Korang bayangkan, selama 13 hari anak dia dibawa lari, lepas tu jumpa balik, dia macam ada satu rahmat, macam miracle gila tahu tak. 13 hari tu bukan tempoh yang singkat tahu kalau anak dia hilang, dan kemungkinan juga dalam tempoh tu kemungkinan dia tak akan jumpa lagi anak dia. Mariam masa tu memang dah takut sangat akan kehilangan anak kesayangan dia, tapi Alhamdulillah Allah beri izin lagi untuk jumpa lagi dengan Mariana. Kemudian Bakar pun telah ditangkap, tapi kemudian dia telah dibebaskan sebabnya Mariam tu dia tak nak dakwa Bakar, sebab dia kata Bakar ni dah pun tua kan, macam tak gamak lah dia nak dakwa lagi pun anak dia pun dalam keadaan selamat. Sampai sekarang Mariam sendiri pun tak tahu, ataupun orang lain pun tak tahu kenapa Bakar buat macam tu, apa motif dia. Bukan tu je, lepas Bakar tinggal rumah dia, Mariam ada terjumpa buah limau dan juga ada satu alat apa entah, dia pun tak pasti alat apa, dekat atas almari rumah dia. And then lepas beberapa tahun kemudian kan, lepas daripada kejadian tu, Mariam ni ikut ayah dia pergi hospital. Ayah dia pula masa tu adalah staff hospital Kuala Lumpur. Kebetulan masa dekat hospital tu, diorang terjumpa anak perempuan Bakar tau. Tapi reaksi Marina masa tu agak berbeza, yang mana dia menyuruk belakang ayah dia sebab dia takut tau. Mungkin lepas dari kejadian tu dia baru sedar yang sebenarnya dia culik, bukan memang sengaja dibawa jalan-jalan. Entah-entah anak lelaki dia yang umur 4 tahun tu bukan anak dia, tahu anak orang lain kan, yang dia bawa pergi ke Pulau Kilir. Scary kan. Tapi Alhamdulillah Marina tu dapat diselamatkan dan dia pun okey. Alright guys, Nina nak tahu pendapat korang. Macam scary sebab orang yang kita tak kenal tiba-tiba minta itu ini. Kita bagi je benda tu tanpa banyak fikir, and then lepas kejadian tu kita pun fikir, apa yang kita buat tadi benda tu tak mustahil disebabkan oleh pukau tau. Sebab dari dulu lagi sampai sekarang kes pukau ni masih lagi ada. Diorang gunakan ilmu yang diorang ada tu untuk pukau, untuk dapatkan sesuatu daripada orang yang diorang tak kenal. Tapi biasanya Nina dengar orang yang pukau ni dia minta duit je kan, macam dia ambil barang berharga dari kita. Tapi kejadian yang terjadi dekat diorang ni tak, dia ambil anak Mariam tu. Okey, dia bawa Mariana tu selama 13 hari ke sana ke sini, tapi dia jaga Mariana tu dengan baik. Tak tahulah apa sebab dia bawa budak tu ke sana ke sini. Nak kata dia tak ada anak, dia ada anak dua orang tadi tu kan, yang dia Kulu Kilir bawa tu. So Nina nak tahu pendapat korang. Mungkin korang boleh teka apa motif sebenar Bakar tu, komen dekat bawah. And yeah, that's it for today. Dan yang harap korang suka dan enjoy. Yang belum lagi subscribe channel Nina, korang subscribe di bawah dan turn on notification. Dan follow juga Nina dekat Instagram. Kita akan jumpa lagi in next video. Bye bye. Assalamualaikum.